Okay. So, kalau kamu buat, make sure, hopefully kamu dah faham macam mana nak buat. Okay, ini dia punya skill saja. Alright. So, ada dua cara kaedah. Saya ulang, ada dua kaedah semalam yang kita boleh guna. Yang pertama apa? Substitution method. Lagi satu, elimination method. Okay. So, kalau kamu dah kuasai ini, untuk solving problem, soalan melibatkan solving problem, tak ada masalah lah. Yang masalahnya apabila, apabila kita nak menentukan dia punya equation. Alright. Nak menentukan dia punya equation, for example. Okay. So, let's start. Okay, let's start discuss. Okay, one example question. Okay, one example question. Okay, siapa yang better kamu baca dua bahasa lah. Kamu baca fahamkan kalau boleh dalam bahasa Inggeris. And then mana yang tak faham tu, okay, mana yang tak faham tu kamu boleh baca bahasa Melayu. Alright. Okay, there were 360 coupons sold during the school carnival. The coupon price were RM8, 10 and RM12. And the total income from the coupon, okay, sale was 3,500. Alright. And then the combined number of 8 coupon, 10 RM10 coupons sold was 5 times the number of 12 coupons sold. Find the number of coupon of each type sold. Okay, so the problem is, okay, yang masalah di sekarang ni adalah macam mana kita nak construct, okay, construct the construct the equation. Sorry sebab budak-budak form 1 ni pula macam-macam tanya dia orang pasal diagnostic test ni. Okay, before that, kita punya diagnostic test bila? Khamis. Besok malam Alright, esok malam soalan basic math. Dia bukan dia campur lah math dengan maths. Okay, so ingat balik apa kamu punya basic skill sebelum ni. Okay. Alright, itu iklan. Okay, so let's construct the equation of the three variables. Okay, so sekarang ni RM8. Kita nak state sebagai huruf apa? X. Okay, so X. RM10, Y and RM12. Kita namakan dia Z. Boleh tak kalau saya nak letak A, B, C? Boleh tak? Saya nak letak U, V, W. Boleh. Mana-mana huruf pun boleh. Tak ada masalah. Ikut selesa kamu. Alright? Bukannya kita rigid mesti X, Y, Z. Okay? Okay? Lepas tu, apa kita buat? Alright? How many coupon were sold? How many coupon were sold? 360. So maksudnya, okay, X plus Y plus Z equals to 360 coupon. Okay, itu yang ni. Lagi apa maklumat yang dia bagi? Okay, the total income from the coupon sale was 3,500. Okay, so berapa X? 8X. Combine number X coupon and RM10 coupon was sold 5 times. Tu macam mana tu? 8 okay, X tambah 10 berapa? 10Y.
10 berapa? Y. 10Y. Tambah Tambah 12Z. 12 Z. Okay, so the total up equal to, alright, equal to 3,500. Okay, so ini baru 2. Okay, kalau saya nak tanya kamu, kalau kita ada dapat 2 equation macam ni, agak-agak kita boleh dapat tak nilai X, Y and Z? Tak. No. Tak boleh. Tak boleh alright. Not. Okay, tak boleh nak dapat. Okay, kita tak boleh dapat. Kenapa tak boleh dapat? Sebab kita ada 2 equation. Okay, sedangkan nilai variable yang ada 3. So tak cukup. So kena lagi cari satu apa? Equation. Apa lagi dia beritahu ni? 5 times the number of 12 coupon sold. Okay, apa maksud dia tu? Apa tambah apa? The combined number, right? The combined number RM8 coupon and 10 coupon was sold. Coupon sold was 5 times. So that means apa tambah apa? X tambah X. Y sama dengan 5 times apa? Z. Gitu. Okay, so ini dia punya equation yang kita dapat. Alright. So, untuk perbincangan pada hari ini, for your information, sampai sini. Nampak tak macam ni? Nampak tak kat kamera saya? Macam ni. Macam ni. Okay? Faham? Okay, the rest untuk mencari nilai X, Y dengan Z ni macam mana? Macam mana nak cari nilai dia? Kaedah apa yang kita guna? Substitution method or Elimination. elimination method. Semalam dah belajar ke belum? Dah. Okay, so bukan apa. Apa yang saya nak tunjukkan dekat kamu pada kali ini, okay, yang berbeza dengan apa yang kita belajar semalam adalah macam mana, kalau solving problem adalah macam mana kita nak construct the equation 3 ni. Ini yang kita belajar pada hari ini. Alright, ini yang kita belajar. Faham? Okay, the rest how you solve kita dah belajar semalam. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Apa yang saya nak bagi tahu kamu sebenarnya? Apa maksudnya sebenarnya? Hari ni kita Okay, hari ni kita belajar ni je lah. Kan? Untuk sekarang ni lah. So maksudnya untuk solve, kamu kena Buat sendiri. Yes. Okay, try yourself. Semalam kan dah ajar. Alright? Cuma hari ni saya nak highlightkan, okay, from the statement yang macam ni kan, bentuk yang macam ni, statement yang macam ni, nampak ni? Statement yang macam ni, alright? Okay, saya nak kamu construct daripada bentuk statement, tukarkan dia kepada mathematic terms. Okay, ini dipanggil math term, math equation. Term pula, equation. Okay, pada math equation, and then bila nak solve, semalam dah belajar, kamu try yourself lah. Okay, okay, kamu cari dulu, nanti saya bagi jawapan dia. Okay, jawapan dia nanti saya bagi. Okay, untuk nilai X, nilai Y dan nilai Z. Okay, kalau saya bagi jawapan nanti, kamu berusaha untuk mencari jawapan. Bukannya kamu nak memahami proses macam mana nak menyelesaikan soalan ni. Dia beza tau. Proses kamu nak cari jawapan, gila-gila punya all out, dengan proses kamu nak menyelesaikan masalah ni. Dia dua benda yang berbeza. Kena ingat, matematik tambahan, the most important thing adalah macam mana kita nak
macam mana kita nak memahami proses penyelesaian masalah setiap soalan tu. Okay? Even though semalam kamu dapat soalan macam ni pun, okay, even though semalam soalan macam ni pun sebenarnya adalah the most important thing adalah dia punya proses. Okay? Ni apa hal pula ni Putri ni, Ayuni ni. Saya dapat join sekejap je, lepas tu wifi hilang. Kesian, macam-macam masalah kamu ni Okay, kalau kamu ada masalah dengan line internet apa semua, saya tak boleh nak bantu kamu. Faham tak? Tak boleh nak bantu kamu, okay, cuma PM saya je lah. Kesian, saya kesian tapi saya tak boleh nak bantu. Alright? So, saya cuba rekod benda ni. Alright, lepas tu saya edit sikit-sikit ataupun saya tak edit, saya terus letak dalam kamu punya group Telegram, boleh tak untuk lesson for today? Boleh. Cadangan kawan kamu tu. Kalau saya nak masukkan dalam saya punya YouTube channel, alright, benda tu dah ada satu. Kecuali benda yang saya tak ada, saya akan masukkan dalam YouTube channel kan. Maksudnya benda, video yang saya belum buat lagi, dalam saya ada 100 lebih video. Kalau tak ada apa yang saya ajar tu tak ada dalam YouTube channel saya tu, saya akan masukkan dalam YouTube. Okay, saya share dia punya link. Tapi kalau benda-benda macam ni, okay, saya akan record dan apa yang saya ajar tu saya share dalam mana? Grup Telegram tu. Ada masa kamu download slowly and then kalau ada masa lagi kamu tengoklah apa yang saya ajar. Takut ada yang kamu terlepas pandang. Alright? Ingat matematik tambahan ianya menyeronokkan sekiranya kamu tahu macam mana nak memahami proses dalam menyelesaikan masalah tu. Proses dia tu yang penting. Bukannya kita punya mission nak cari jawapan, nak cari jawapan betul, nak cari jawapan betul. Kalau kamu mindset kamu cakap nak cari jawapan betul, alright, that means maksudnya nanti kamu tak belajar apa-apa. Okey, sekian daripada Sensei. Okay. Okay, so sekarang ni kamu boleh try, cuba. Alright, saya bagi masa 2 minit. 2 minit. Okay, sambil saya melayan siapa-siapa yang tertinggal bas ni yang dia PM saya. 2 minit sekarang 12.20. Right. Saya tak boleh masuk Google ni sebab masalah teknikal. Ada masalah ke? Aduh. Cikgu, saya Ayuni 4 Ibnu Nafis. Saya dapat je sekejap je. Wifi hilang. Saya pun tak tahu bila cikgu akan dapat saya punya message ni. Okey, dah ada balik. Sorry cikgu. Tua betul. Tapi tak apa. Dia berusaha. Dia berusaha untuk maklumkan kepada saya. Dia berusaha maklumkan kepada saya. Tak apa. Kalau dah masuk tu, masuklah. Dah masuk masalah teknikal. Sorry cikgu. Alamak. Okey, dah 2 minit. Ada yang dah dapat jawapan? Dah. Okey, berapa nilai X? 110. Y? 190. 190. And Z? 60. 60. 60. Okay. Alright. So, okay. Very good. Okay, soalan dia nak solve, nak cari jawapan dia tak susah sangat. Betul tak? Okay, cabaran dia apa? Cabaran bagi soalan ni apa dia? Siapa yang boleh share dengan saya? Anyone? Nak fahamkan soalan tu. Nak fahamkan soalan satu lagi? Nak cari equation. Nak apa? Saya jatuh.
Nampak. Nak apa? Yang pertama. Nak form Cari equation. equation. Nak form equation tu. Okey, itu kepada ni. Tapi ada pelajar yang stay situ pun dia tak sampai. Dia tengok je soalan ni, dia tengok je soalan rapat-rapat macam ni kat ujian kan. Dia jadi fobia, dia takut. Tengok statement macam ni kan, dia jadi takut. Harap-harap student saya tak adalah bila tengok soalan macam ni, dia semak kepala dia terus tinggal. Tak ada Betul ke tak? Ada tak? Kamu pernah nampak soalan macam ni, kamu semak kepala. Betul tak? Betul. Sedangkan dia tak cuba lagi. Padahal tak adalah susah sangat pun. Okay? So don't worry jangan takut Nampak soalan macam ni, first kamu kena tahu itu soalan topik mana. And then try buat slowly. Okay? Matematik tambahan ni dia kena tenang. Dia tak boleh kelang kabut. Okay? Alright, seterusnya kita sambung. Kita dah habis dah. Sebagai homework, muka surat 88, 89. Okay, ini homework kamu. Saya nak kamu buat. Okay, ini homework yang saya nak buat. Nombor 1, nombor 2 dengan nombor 3. Homework ni buat. Alright. Buat sikit-sikit lah. Tak payahlah nak siapkan. Hari ni kena siapkan semua apa semua kan. Bukannya nak hantar pun. Faham tak? Okay. So nanti kita doa COVID ni secepat pulih. Okay, exercise B ni. Okay. Bila siapa yang dah ada buku ataupun yang tak ada buku tu, yang siapa yang memang tak beli buku tu, dia buat elok buat dalam test pack ke ataupun buku nota dia ke apa ke. Nanti bila kamu balik sini alright, balik melapor diri ke asrama, saya nak kamu kumpul semua latihan yang kamu dah buat tu, hantar kepada saya dan saya akan check sahkan yang kamu siap. Okay, so jangan tertekan sangat. Katakan contohnya hari ni kamu boleh buat soalan nombor 1 dengan soalan 2. Okay, nombor 3 ni kamu hold dulu KIV. Bukan maksud tak buat KIV. Besok lusa kamu nak buat, okay baru boleh. Faham tak? Cikgu, saya tak dapat jawapan sama dengan cikgu. Bukan jawapan sama dengan saya. Jawapan kawan kamu ni, kawan kamu yang bagi jawapan ni. Tapi tengok jawapan dia betul. Apa yang nak ulangnya? Okay? Dia bukan saya yang ulang. Kamu recheck balik kamu punya jalan kerja tu. Mungkin ada tersilap tulis, silap mana-mana tu. Tapi tak apa. Lepas ni boleh buat. Sebab kita nak masuk subtopik baru pada hari ini. Selain daripada solving 3 variable ni, kita nak masuk simultaneous equation. Boleh ke tak guys? Boleh tak? Boleh. Okay, boleh. Boleh. Okay, good. Okay, simultaneous equation. Okay, ini salah satu subtopik yang penting dalam system of equation. Alright? Yang penting. Okay, macam saya cakap tadi, ada tak siapa-siapa yang dah scan ni dan dia tengok video saya tu? Ada tak di kalangan kamu ni? Ada tak? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Ada. Ada? Ada guys? Ada tak ada guys? Ada ke tak ada? Ada kot, semua orang senyap ni. Maknanya setuju apa tandanya ni lah. Okey. Tak apa. Kalau ada bagus, satu amalan yang sangat baik dan saya puji. Moga-moga siapa yang scan untuk quick review before the lesson ni, okey, siapa yang buat tu moga-moga saya doakan dia terus cemerlang dalam ADMAT especially-nya. Okey? Saja ADMAT menyeronokkan sekiranya kamu ada extra effort.
Bila ada extra effort tu, bila dah faham, okay, dia akan seronok. Okay. Itulah orang cakap the curse of AddMath. Okay. Alright, so simultaneous equation ni kamu kena faham. Okay, simultaneous equation untuk syllabus kamu ni dia melibatkan dua garisan. Okay, yang pertama garisan kuadratik. Okay, kuadratik ni quadratic equation. Quadratic equation ni siapa yang tak ambil AddMath pun dia mesti tahu. Okay, dia mesti tahu quadratic equation dan juga a straight line. Okay, straight line. Apa general form untuk straight line untuk quadratic equation? General form dia, equation dia. AX squared plus BX plus C equal to 0. Okay, this is quadratic equation of general form. Okay, so ini dia punya ni lah. Right? Dia punya general form dia. Okay, manakala untuk straight line. Okay, untuk straight line, apa dia punya general form dia? Y equals to? MX plus C. Yes. Okay, this is the basic. Okay. Kemudian nilai yang kamu dapat tu, nilai X, Y yang kamu dapat tu, maksudnya kalau dia suruh simultaneous equation, kamu akan dapat nilai X, XY. Okay. Apa nilai XY tu? Yes, ini dia. Ini nilai X1, Y1 dan X2, Y2. Okay. Maksudnya apa? Siapa yang boleh cerita dengan saya nilai XY, X1, Y1, X2, Y2 tu sebenarnya adalah nilai apa tu? Siapa yang boleh simplify kan? Nilai intercept. Where the both of the lines intersect. Again. Where both of the equations intersect. Okay, itu bahasa skema bahasa ni. Okay, bahasa simple dia adalah intersecting point. Okay, Darzi boy ni siapa pula lah Darzi boy ni weh, ya Allah, ya ampun. Ayo ketambe Dashan. Darzi boy Dashan. Betul lah. Ayo tambe yang nara ingat perungge. Letak nama betul lah, jangan letak nama game. Ayo kada wale nara tambe ingat perungge. Okay. Alright. Okay, kalau boleh kamu punya email, nama kamu masuk Meet ni semua ni kan. Alright. Kamu letak nama betul lah, senang. Dua benda yang saya minta tolong kamu kalau kita buat Google Meet ni, dua benda. Satu, nama simple, katakan Faiz. Faiz Saleh. Cakap macam tu kan. Bapak saya Salihuddin, saya tulis Faiz Saleh. Tapi sebab saya ada Hanata, unik sikit, saya letak Faiz Hanata. Okey lah, sekurang-kurangnya. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kamu punya profile picture. Kalau tengok profile picture, saya tak sangka student saya ada macam artis Korea. Kan? Artis Korea, bepo, dahsyat gila. Korea, K-pop. Kalau boleh letaklah kamu punya ni. Kamu punya profile picture. Muka kamu yang paling cun, paling cute sekali di dunia. Boleh ke? Guys? Especially ni Mani Bahrati. Letak K-pop tu. Alamak ai. Kejut saya. Bukan K-pop Mana saya tahu. Rambut putih, muka sepet-sepet sikit, K-pop lah. Itu je sekarang yang popular. BST ke? BST ke? Apa? BTS juga BTS. BTS. BTS tu lah. cepet. Ayo, kande wale. Kan? Alright, BTS. BTS pula. Betul BTS? Betul. Betul. BST tu tempat saya beli laptop hari tu.
Okay, letakkan kalau yang especially pelajar yang off camera, bila off camera nanti kamu punya muka akan keluar. So letakkan ni. Kalau yang on camera tu yang pakai wifi kat rumah tu tak apa, tak ada masalah kan. Dia on kamera kan ataupun kamera dia tak rosak kan, nak kamera on tak apa. Sekurang-kurangnya saya tak adalah mengajar kat artis Korea, artis Jepun, Rajinikan ke, Stephen Chow ke, macam-macam Alright, okay, dah. Alright, okay, so intersecting point bila kita buat simultaneous equation secara diagramnya, alright, yang kita cari itu adalah dia punya intersect, nilai value of intersecting point. Itu the basic concept. Okay? Basic concept. Tolong tulis note dekat situ. Basic concept dia. Alright, dia punya apa? Intersecting points. Ada S. Dia mesti dapat 2 titik. Okay, intersecting points. Okay, 2 points. Okay, which is titik X1, Y1 and X2, Y2. Okay, this is how, dia punya basic concept. Yang lain-lain tu, alright, sama je. Yang lain-lain tu sama je. Yang penting pemahaman ni yang kamu kena faham. Ini secara grafnya. Right, ini secara grafnya kalau melibatkan ini. Okay, kalau melibatkan 2 equation tu. Y sama dengan X tolak 5 garis lurus. Alright. Sebab dia punya ni Y equal MX plus C dan juga AB pula AX squared plus BX plus C equals to 0. Ini gambaran dia. Right. Ini cerita betul lah. Gambaran ni betul bukan main-main ini betul. Ini contoh. Ini titik yang kita cari. Bila kita simultaneouskan dia, nilai ni yang kita akan cari. Okey, ini berapa? -3, -8. Okey, dan ini 2, -3. Alright. Boleh Okey. Kita tengok pula. Alright. Kita tengok pula. Kita bincang soalan berdasarkan kepada flowchart. Ni saya panggil flowchart method. Okay. Kamu tak jumpa dekat mana-mana tau. Kat mana-mana buku apa semua tak jumpa. Kamu jumpa kat sini je. Sebab ini memang idea. Originally idea saya. Supaya kamu nampak flowchart method ni. Supaya kamu nampak dia punya flow dia. Step by step. Alright. Step by step. Okay, so this is the question. Macam biasa, bila ada dua soalan ni, kita buat apa? Kita namakan dia soalan. Ini equation 1 and equation 2. Alright. Tapi dia cakap dekat sini, okay, the question, okay, arrange the linear equation. Arrange the linear equation. Which one of the two unknown become the subject of equation? So from equation 1, kita nak jadikan apa? Kalau kamu tengok di sini, kita nak jadikan dia apa as subject of formula? Perkara rumus dia. X. Okay, X kan? X lebih mudah kan? Betul tak? Sebab X tu dia dah memang single So X now become 7 minus 2Y. Okay, equation 3. Okay, equation 3. And then substitute the new equation. Okay, substitute the new equation. Right? So kita substitute lah. Substitute equation 3 into equation mana? 2. Okay, thank you. Very good. And then kita masukkan dan kita simplify. Sebab dia cakap pun sini. Dah masukkan tu, substitute tu, simplify.
So X sama dengan 7 minus 2Y squared plus Y squared equals to 10. Okay, idea dia lagi satu. Siapa yang tak faham, yang kurang faham. Okay, kalau kamu tengok dekat sini. Okay, ada berapa jenis unknown ni? Equation 2 ni. Dua. Okay, 2 kan? Okay, so ada 2. Right, ada 2. 2 unknown. Okay, bila kita substitute, kita masuk ini, sekarang dia dah jadi berapa unknown? Satu. One unknown. Okay, one unknown. Itu dia punya matlamat dia. Right, so ini matlamat dia. Okay, siapa yang rajin, yang jawab dekat mana tu, dekat chat tu, ruangan chat tu, thank you very much. Okay, tak apa, teruskan je. Rasa nak jawab kat situ kan. Okay, very good. Okay, so sekarang dia dah jadi one unknown. Only Y. Y unknown saja. So bila dalam mana-mana equation ada one unknown, that means kita boleh cari nilai unknown tu. And then kita pun carilah. Okay. Kita kena expand dulu yang ini. Kena expand dulu yang ni. Kita dapat berapa tu? 7 squared dapat 49. Okay, dapat 49 minus ke? Yalah, minus lah. 7 darab negatif 2Y dapat 14Y. 14Y darab 2 dapat berapa? 28. Tolak 28Y plus 4Y squared. Sama dengan 10. Okey, macam mana saya terus boleh direct dapat ni? Faham ke tidak? Nak share ke tak nak? Ke kamu memang dah tahu dah macam mana saya buat tu? Share. Tak tahu. Okey, tak tahu Okey, tak tahu, kita pun ni lah. Okey, so kejap Okey, ambil sticky ni kejap. Okey, so untuk 7 minus 2Y squared. Bracket squared. Alright. Kejap nak kena sini. Okey, macam ni. Okey, yang pertama kita kuasa 2-kan dia. Okey. Yang pertama kita kuasa 2-kan dia. Okey, yang kedua, kita cara yang kedua kita darabkan dia. Bukan macam ni. Ini kita darab and then kita darab ni, multiply. Dia jadi 7. Ni apa hal saya punya Siri ni? Mabuk ke? Tak ketum, syabu. Okey. Alright, negatif 2Y and then darabkan dengan 2. Ni yang hijau tu. Alright. Okey, yang ketiga pula, yang ketiga nak warna apa ya? Warna oranye lah. Warna oranye. Yang ketiga, kita kuasa 2-kan. Okey, yang ketiga negatif 2Y tu kita kuasa 2-kan dia. Gitu easy mate. Ini dipanggil easy mate. Easy expand. Untuk bracket macam ni lah. So ingat tu, siapa yang tak tahulah, siapa yang tahu tu ni lah. Lepas tu bolehlah dapat, bila kamu combinekan, dapatlah macam ni. Betul tak? Dapat tak? Sama tak? Sama. Dapat macam ni. Sama tak? Kan? Gitu. Okey, dah salin belum? Sudah. Yang lain? Dah. Okey, kalau dah, saya nak kecilkan dia dan letak di tepi. Gitu. Okey, so kat sini kita kena simplify lah. Dia kat salin. Yang selepas 4Y kuasa 2 tu bukan ada Y kuasa 2 ke? Cikgu tertinggal Y kuasa 2. Itu Mana? Yang mana? kena Dekat soalan tu. yang lagi satu Y kuasa 2. Ada tambah Y kuasa 2. Ya Allah. Okey, thank you. Ini bukan saja-saja. Ini memang
terlepas pandang. Tengok ini sepatutnya letak kurungan ni. Alright. Okay, thank you very much guys. Okay. So itu yang saya seronok ni mengajar ni. Sambil-sambil saya mengajar, saya pun belajar sebenarnya. Alright. Kita sama-sama belajar. Alright. So don't be shy untuk tegur saya sebab I'm not perfect. Alright. Macam lagu Pink tu, I'm not perfect. Okay. You can correct me if I'm wrong. Okay. Okay. So kita pun simplify lah. Alright. 49 ini 10 ni kita bawa ke sinilah, ke kiri kan. So 49 minus 10 minus 28y plus 5y squared equals to 0. Betul tak? Kita boleh simplify tak ni? Boleh simplify dengan 5. Tak boleh. Kejap. Tak, ini tak habis lagi. Kita dapat 5y squared. Okay, minus 28y plus tolak 10, 39. Sama dengan kosong. Betul tak? Betul. Okay. Tekan kalkulator. Okay. Kawan kamu cakap tekan kalkulator. Yes, boleh. Memang boleh. Tapi jangan tunjuk. Tapi ada kaedah dia. Okay. Ada kaedah dia. Alright. Can you factorize? Okay. And then kawan kamu cakap tekan calculator. Okay. Tekan calculator. Okay. Okay. So bila kamu tekan calculator. Macam ni kan. Okay. So saya ambil nilai ni. Okay. Saya ambil nilai ni. Saya copy kejap. Okay. Alright. Kita pergi step ketiga. Dia cakap kat sini, can you factorize? Okay. So can you factorize? Kamu kena check using calculator. Ini sangat penting. Check using your calculator. Okay, berapa nilai kamu dapat? Nilai Y tu. 3 dengan 13 per 5. 13 per 5. Okay. So ini kamu catatkan macam ni. Y, maksudnya kamu take note lah kan. Okay, kamu take note that the value of Y is Y equals to 3 and 13/5. By using calculator. Kita kena check juga. Okay. Sebab tu dia tanya, can you factorize? Yes. Kara kan dia. Kara tau. Bukan color. Kara kan dia. Kara. Color kan? Yes tu. Kita ambil kat sini. Alright. Okay. So by using calculator tu, sambung je ambil nilai ni tadi. Apa yang perlu kamu buat? Tak nak terus tulis Y sama dengan. Okay. It's better kalau tekan 13 per 5 dulu. And then baru come with Y equals to 3. Okay. So kalau macam ni, diterima tak jawapan kamu dalam skema? Tak. Apa yang saya tertinggal? Faktor. Factorize. Yes, very good. Kalau ini incomplete solution kamu kena letak bracket. Okay? Kena tengok, kena tuliskan dia punya factorization. Okay? Kalau tak, jawapan kamu salah. Okay? So, saya ulang. Ini Y equals 13/5 ni letak dulu ke depan And then kita pun buatlah. Berapa dapat ni? 5y minus 13. minus 13 and Y minus 3. minus 3. Okay. So yang pertama saya bawa sini 5 darab. Ini take note Take note siapa yang baru belajar tu. So 5y and then baru pindah tolak 13. Take note. Untuk ini pula kita pindahkan 3 ni masuk ke kiri. So Y tolak 3. Okay, take note untuk yang ini. Gitu. Okay. Ini kalau kita boleh factorize. Tadi Putri dia ada tanya dekat dalam ruangan chat. Ya saya. Kalau no macam mana? Kalau no. Okay, good question
Good question Putri. Okay, kalau no. Kalau no, arahan dia suruh apa? Use formula. Masukkan nilai formula tu. Masukkan nilai formula. Okey, biasanya kalau no, kalau bila kita guna kalkulator, jawapan dia dalam decimal. Dekat kalkulator tu, kamu gunakan apps dia tu kan, kalkulator. Okey, jawapan dia decimal, tak boleh ubah kepada pecahan. Take note tu. CTS method, completing CT square. Completing the square method untuk kaedah ni saya tak galakkan sebab dia takes time. Alright? Guna dua sahaja. Sama ada guna factorization. Guna factorization ni maksudnya guna calculator lah sebagai semak jawapan. Kalau dia boleh, factorize. Kalau dia tak boleh factorize, gunakan kaedah formula. Dua ni je. Saya galakkan dua je ni. Tapi kalau nak juga guna completing the square, boleh. Tak ada masalah. Cuma dia takes time lah. Faham tak? Takes time. Okay. Kalau guna formula. Okay. Kalau guna formula, katakan kamu tak nak fikir guna kalkulator apa semua. Kamu nak guna formula. Boleh. Tak ada masalah. Mari sini saya tunjuk. Kalau guna formula. Okay. Guna formula ni, tulis mana yang patut sahaja. Macam ni. Contoh ni kalau kita guna formula lah. Tak kira lah dia, jawapan dia macam ni cantik ke, ataupun decimal ke apa ke, tak kisah. Okay, so daripada sini A sama dengan 5, nilai B sama dengan negatif 28 dan C sama dengan 39. Okay, by using the calculator, okay, kita masukkan. So, Y sama dengan negatif B, so negatif 28 plus minus square root. Okay, B negatif 28 squared minus 4. A dia sama dengan 5 dan C dia sama dengan 39 is divided by 2 darab 5. Macam ni je. Okay, kalau guna formula ni, kenapa saya cakap senang. Okay, guna formula ni, masukkan nilai-nilai ni. Lepas tu, still guna formula juga. Guna calculator, tulis Y sama dengan 13/5. Y sama dengan berapa? Sama dengan 3. Okay. Macam ni. Terus je jump. Okay, jump to the answer. Yang penting, okay, nilai A, nilai B, nilai C ni semuanya kedudukannya betul masuk dalam formula. Faham tak? Tak payah kamu nak selesaikan. Ini 28 tambah tolak 28 kuasa 2, tolak ni bahagi dengan 2, bahagi dengan 10 apa semua, tak payah. Guna kalkulator terus je bagi jawapan dia. Faham tak? Ini teknik menjawab ni. Faham. Okay, good. Okay. Alright, okay. So kalau saya cakap macam ni, okay tak? Dengar tak? Boleh dengar. Boleh. Alright. Okay, seterusnya kita dah dapat nilai Y sama dengan 13/5 and Y equals to 3. Okay, so step 5. Okay, substitute the value of another. Okay. Okay, bila Y equals to 13/5, so X sama dengan apa tadi? Equation X, equation 2, equation 3 tu 7 tolak 2Y, 7 minus 2Y, 13/5, and Y equals to 3. Okay, so X equals to 7 minus 2 times 3. Okay, and then carilah jawapan sendiri. Macam tu. Okay, X yang pertama ni berapa? 9/5. Okay, 9/5. Thank you. Yang ini 7 tolak 6, 1 kan? Yes. Okay, so untuk value of X,
Okay, untuk value of X kita dapat 9/5 and 1. Value of Y 13/5 and 3. Gitu. Or kamu boleh buat okay, dalam bentuk ni lah. Point coordinate. Okay, 9/5, 13/5 and 1, 3. Macam ni pun boleh, macam ni pun boleh. Mana-mana pun boleh diterima. Gitu. Okay, so flowchart ni dia akan tunjuk kamu one by one dia punya ni. Dia punya flow lah. Penyelesaian dia. Proses. Itu yang penting tu, proses untuk memahami tu. Ada soalan? Tak ada. Okay. So ada soalan nombor 2 ni. Okay, I want you to try. Okay. I want you to try this one. Okay. Sambil kamu try tu, okay. Saya nak kamu alright. Try soalan ni. Sambil tu saya akan blast. Okay, saya akan blast rekod kehadiran Google Meet dalam ruangan chat. Okay, kamu boleh buat sekarang. Okay, I'm waiting for the responses. Now, ada dekat ruangan chat tu. Jangan macam semalam dah cikgu, tak payah. Yes, tambih. Yes, tambih. I know. Tak payah tu level. Nanti hilang lagi kan kamu punya apa kat ruangan chat tu kan. Okay, sambil tu mana yang dah register, dah apa ni? Dah apa tu panggil lah. Pening kepala lah. Siapa yang dah jawab, jawab kehadiran tu, Google Form tu, okay, try this question, okay? Tengok berapa jawapan yang kamu dapat. Okay? Boleh try. Dah, jangan nak main-main. Kan saya ambil nama-nama yang copy paste link ni, Kang. Hai, Dennis Chung. Dah register nama terus left. Okay, try. Try soalan tu Okay, homework kamu saya nak kamu buat sampai muka surat 96. Okay. Hari ni berapa bulan? 23 hari bulan 6. Ni hari apa Rabu lah. Dah register kehadirannya terus left Ya, betul. Wah. Okay, saya nak kamu buat ni, ada berapa soalan ni, buat je. And then I challenge you, okay? Hot level, challenge. Challenge you all. Buat soalan kebat ni. Gitu. Okay. So, we are finished. Yang soalan kebat ni kamu buat. Okay. Dekat sini. Okay guys, are you with me? Yes. Okay. Guys, dekat sini ada dekat sini ni ada more follow up exercises yang kamu boleh dapat
di drive saya tu. Kalau kamu nak soalan-soalan SPM trial yang macam mana bentuk SPM dia apa ni untuk simultaneous equation, right? Kamu boleh scan dan boleh download. Okay, soalan-soalan tu. Faham? Okay? Saya ada bagi dekat soft copy ada. Siapa yang beli lagilah, dia lagilah senang access. Okay, untuk next. Okay, untuk next next chapter ni topik apa? Topik 4. Okay, so untuk topik 4, right? So kita akan kita akan mula dengan cert and sorry. No. Salah. Kita akan mula dengan apa guys? Siapa yang alert? Index number. Yes, very good. Right, kita akan mula dengan index number. Okay, so index number ni, okay, kamu boleh scan, okay, apa-apa yang patut yang ada dalam tu untuk review dulu topik-topik ni. Faham? Faham tak? Alright. So for the meantime, untuk equation system of equation ni kita dah selesai. Okay, alright. So yang lain ni, soalan-soalan yang ada ni, alright, it's up to you. Kalau kamu nak cuba, saya challenge kamu. Saya bukan suruh tau, saya challenge kamu untuk buat soalan ni. Soalan kebat ni. Yang ini homework, yang ini saya challenge kamu. Challenge right? Okay. So I think saya lupa pula nak suruh ni. Okay, siapa yang ada, kita ada 117 orang. Ramai dah keluar lah. Afsa, kenapa kamu tak stop saya tadi? Seri juga lupa. Itulah terlupa kan. Okay. Saya bagi ruang kepada Afsa untuk mengatakan sesuatu. Okay, dipersilakan. The floor is yours, Afsa. Okay, jadi Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. Jadi Afsa pinjam dalam 1 minit ke 2 minit kurang. Jadi kalau korang tengok dekat ruangan comment section Google Meet ni, Afsa ada post satu macam info lah tentang election untuk presiden ataupun ketua batch kita lah. Jadi kesemua pelajar boleh daftar untuk jadi calon presiden batch untuk 2021. And then korang boleh tengok macam mana nak register jadi calon semua dalam link yang Afsa bagi tu. And then lastly, pendaftaran hari Jumaat, and kalau boleh nak semua orang join group manifesto lah. Link group manifesto pun ada dalam link tu. Jadi itu je. Terima kasih. Sama-sama. Awesome. Okay. Nak tanya. Kalau tak nak daftar, Tak nak daftar tak apa. Tapi at least join group manifesto lah. Okay. Thank you. Okay, this is a good platform untuk kamu train yourself sekiranya ada jawatan-jawatan seperti Badan Wakil Pelajar lah, Presiden, BWP, jawatan-jawatan dan Badan Wakil Pelajar lah. This is the good platform untuk kamu train, untuk kamu train diri kamu, okay, macam mana nak buat manifesto nanti, macam mana nak berkempen apa semua. So take this opportunity. Alright, this is a very good platform yang penyaras PG kamu dah buat untuk kamu, alright, untuk train diri kamu as a leader. So ambil peluang. Kalau saya ambil peluang ni. Saya buat video cantik-cantik, lawa-lawa untuk confident kan yang saya ni capable to be your leader. Alright. Kalau untuk presiden batch kamu ni, kalau kamu tak berjaya tak apa, ada lagi beberapa jawatan yang kamu boleh rebut. Inilah peluang dia. Faham? Okay, so inilah peluang dia alright. So I wish you good luck for those yang akan bertanding nanti. Ingat kalau kalah untuk presiden batch ni, ada lagi peluang untuk kamu tonjolkan diri kamu tu. Okay, all the best. Okay,
So thank you Afsa. Okay, so I think that's all for now. Alright, thanks for listening. Okay, thanks for stay in my class until pukul 1-2 minit ni. Alright, so kita habis sampai sinilah kita end up and kelas kita ni dengan tasbih kifarah dan surah As. Semoga pembelajaran kita mendapat imah dan keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Thank you, sir. Masih ego. Thank you, sir. Terima kasih. Thank you, sir. 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 Assalamualaikum. Ni Hamzah tak keluar lagi ni. Kamu ada ke tak ada dalam meeting saya ni? Ha? Okay, bye. So free. Bye.